dok molek pagi seumo, dok ngaji seumo tiap-tiap hari ni ingat molek. Pak perkara ni kena buat seumo ni. Kita ngaji dah. Yang pertama semaya. Semaya kita kena buat seumo. Semaya fardu, semaya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tu ceraklah. Lepas tu tambah sikit. Biar dilabur. Maya sunat atik. Nah, maya sunat. Maya fardu, maya sunat. Semaya kita kena buat seumo ni ingat molek. Amalan hari kita. Sing kita kuantam tuk wan. Nah, satu ada 4 perkara dah. Satu kita maya. Yang kedua baca Al-Quran. Baca Quran yang kedua. Yang kedua ibu apa amalan gapo hak kita molek buat tiap-tiap hari. Nak hidup kita ada barakat. Nak hidup kita jadi molek. Nak hidup kita selamat di hari akhirat. Nah, kita hidup di atas dunia ni, buat 4 perkara ni. Pertama semaya, yang kedua baca Quran. Ibu bapa dah kau semua, satu amalan hak kita jangan tinggal sama sekali. Kena buat semua. Hari ni buat, esok buat. Gapo we amalan baca Al-Quran. Dah, bapa kita kena baca Quran semua. Satunya kita baca Quran ni bapa, Allah Taala hidup kita berkat. Hari mana yang kita baca Quran, hari tu Tuhan wi barakat hidup kita. Lepas tu Quran kita baca hari tu ya nak buat turun orang kata kebaikan. Sing di caklong mana ciwit khong rau. Kebaikan nak masuk dalam rumah kita, kebaikan nak masuk dalam hidup kita. Kita hidup hari-hari tu ada barakat. Ada kebaikan masuk. Bapa ibu bapa, sebab kita baca Quran. Kita kena win ni bapa. Dalam masa sehari kita hidup ni ke sepanjang hari ni. Hari ni ambil kita bangun tidur, belum pada kita nak tidur malam ni, kena ada kita baca Quran. Nah, kita ambil masa lek pagi pun tak apa. Muka lek pagi tak ada buat gapo ke. Kita kerja tu pukul 8 lagi, kita pergi kerja pukul 7.30 lagi. Lepas subuh, sudah kita main subuh luar ke masa tu ke. Tak ada buat gapo ke, ambil Quran baca. Nak baca surah gapo ustaz? Ustaz ayat atau baca Quran ke? Apa kita nak baca surah gapo? Di sini ikut kita. Kita pandai baca gapo? Kita pandai baca surah Yasin. Kita baca Yasin. Kita pandai baca surat Qadar. Kita baca surat Qadar. Nah, baca kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad. Tabbat yada iza jaa nasrullah qul ya ayyuhal kafirun inna a'tayna ara'aital ladzi liila fi quraisyin alam tarakai wailul likulli humazatil lumazah. Kita pandai baca surah-surah hak surat Qadar tu, kita baca hak tu sebab hak tu pun Quran. Ataupun baca Yasin pun tak ada gapo. Baca Yasin semua ustaz. Surah lain kita kita pandai gak baca juz 1, 2, 3, 4. Tapi kita nak baca Yasin pun tak apa. Nabi pun tak larang berkata, tak boleh baca Yasin semua pagi-pagi weh. Tak ada pun. Bahkan bapa, dalam kitab ulama sebut, siapa-siapa baca surah Yasin semua lek pagi, Allah Ta'ala nak dia jumpa dengan benar hak dia suka hati. Allah Ta'ala tak orang ni jumpa dengan benar hak wak dia susah hati. Tak ada. Sing ti mai di cak keken kap kon ni cak mai mi nah. Kalau kita baca Yasin semua tiap-tiap pagi. Tahak warauan surah Yasin tu wana. Baca semua, ada setengah orang tu baca lek pagi Yasin ya. Baca semua Yasin pagi-pagi baca, pagi-pagi baca. Nah, Allah Taala ciwit kita diken di dia le orang ni. Nah, molek banyak berkata sekadar molek dak. Molek banyak. Ada setengah orang tu buat amal lagu tu. Dah, pak ibu apa dah kat semua. Kalau kita tengok kelebihan surah Yasin hak dalam kitab sebut tu, subhanallah. Padang hak tu ya ibu apa kita makan di hari akhirat. Hak kita guna hari akhirat padang hak surah Yasin lah wasabang. Dah, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam satu hadis Nabi sebut Nabi kata kan? Nabi kata inna likulli syai'in qalban. Nabi kata bahawasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hati. Nabi kata tuk sing tuk yana cak mi huacai khong man. Ada hati dia. Tak, manusia ada hati. Binatang ada hati. Tak. Semua ada hati lah ke. Cak mi huacai khong kau.
Cak mi baca komen. Semua benda yang ada hati dia. Nah, lepas tu wa qalbul Qur'ani dan hati Quran. Dak. Hati Quran ni surah gapo? Ya surah dalam Quran ada 114 surah. Ambil ya surah Fatihah. Nah, siapa kul a'udzu birabbin nas nengroi sipsi surah tambut. Naik dalam 30 juzuk ada 114 surah. Dalam 114 surah ni ke surah manakah hak yang di hati Quran? Ni wa qalbu nah al-Qur'ani hati Quran tu Yasin, surah Yasin. Huwacai kon Al-Qur'anan ke surah Yasin. Nah, waman qara'aha Nabi kata. Dan siapa-siapa baca surah Yasin, baca sekali ya. Ni subuh pagi ni. Sudah mari subuh saat ni kita baca Yasin. Baca surah Yasin. Dah, sekali ya. Kataballahu lahu biqiraatiha qiraatal Qur'ani asyra marratin. Allah Ta'ala wi pahala kepada kita supaya dengan kita baca Quran 10 kali habis. Baca Yasin sekali supaya baca Quran 30 juz 10 kali habis. Tu pahala kita boleh kalau kita baca Yasin. Allahu Rabbi, tak banyak ke? Dah ada setengah orang tu dia tak baca lek pagi, dia baca lek malam, lepas ngorek. Supaya malam ni malam maaf. Hari ni hari Khamis weh. Malam ni malam maaf. Ya baca Yasin lepas ngorek. Boleh. Nah, boleh pahala supaya baca lek pagi tu ya. Berkata baca Yasin lek pagi boleh pahala supaya baca Quran 10 kali habis. Kalau baca lek malam dak bukan. Ikut baca piye mana pun. Tak nanti baca lek pagi kara. Dak. Ibu apa dah kat semua? Quran ni ke cahaya. Quran ni ke cahaya. Satu cahaya cerah dalam hati kita. Supaya dunia kita cerah dengan matahari ya. Cerah dengan matahari. Ni supaya ni. Kita tengok gambar pak penglang kita lelaki ni kan. Ada matahari ni. Matahari yang tubik pak lek pagi cerah habis dunia ni. Tapi matahari yang tak boleh buat cerah mata hati manusia. Mata hati manusia nak cerah dengan Al-Quran. Bawa mulut kita baca pak, ya supaya ada pelita dalam hati kita, biar hati kita cerah. So, wak hati kita cerah. Yang kedua, wak kubur kita cerah. Quran ni. Sebab tu Quran ni ya cahaya. Quran ni kaya pelita. Ya wak yang kedua pula, ya wak hati kita cerah sadah. Wak kubur kita tu cerah pula. Ibu apa dah kau semua? Kubur nak cerah ni kan? Bukan dengan sebab pelita spotlight, bukan sebab matahari culuh dah. Kubur fak kita sumpah kita kena duduk dalam kubur laka ni. Tak ada siapa tak mati pun kena mati laka fak kita ni. Nanti tunggu masa je fak kita ni. Tak. Buat kita mati demo pun usung mayat kita ubah dalam kubur. Kubur kita nak cerah dengan Quran. Siapa-siapa yang mati tak baca Quran, kubur gelap. Pesta duduk dalam gelap. Lagu mana kita wasa duduk dalam gelap? Allah, nak takut. Belah duduk dalam rumah apa? Pas dalam kubur ke ada dengan ular, ada dengan binatang-binatang dalam tanah tu banyak mana? Kita biasa cakur tanah tubik tak? Ada dengan ular, ada dengan makedah, ada dengan banyak. Patut ada ular dalam kubur tu. Patut takut ke? Kita ke misalnya kita duduk dalam gelak-gelak ke. Patut ada supaya ular mari lalu lisih dengan tangan kita. Serup kejut kita, tepik kita. Ataupun ular, kita duduk tidur, kita rasa ada gapo duduk atas ada kita. Ada rasa gapo kita pun tekuh pak Geno subang kasak-kasak gini. Buka perita pak ular. Duk tidur atas ada kita, kejut. Bangun cah lopak kita. Ular pun kejut lari cung. Tengok ibu apa. Dalam kubur esok tak ada perita gelak cik. Ular gapo nama duduk dalam kubur. Nah kita tak nampak. Allahu Rabbi. Kalau ada Quran, kalau atas dunia ni pagi-pagi kita baca Quran, baca Yasin ke, baca surah Tabah ke, tak kira lah. Kita
kita duduk dalam kubur tak ada menatai buah, tak ada ular dalam kubur kita cak main minggu nah. Ular tak ada. Ular tak ada, kubur cerah. Ni orang-orang hak mati dah kala ni ke. Mati malam ke mati marang ke ibu bapa tak kira lah. Ya tak ada baca Quran, ya nyesal. Nah, ya nyesal duduk dalam kubur gelak cik. Kalau ya boleh royak orang atas dunia ni ke dengar ibu bapa. Nah, ya royak kata, "Hei anak cucuku, hei anakku, hei cucuku, hei biniku, hei tok lakiku, hei sayangku. Bacalah Quran, bacalah Quran sebab aku mari duduk dalam kubur, aku tak baca Quran, aku nyesal, aku takut, aku kena seksa gitu gini." Subhanallah ibu bapa. Ha tu. Sebab tu buat kita semua ni ke kena ada juga amalan kita buat seumur. Di antaranya Quran kita kena baca. Ikut nak baca biar mana. Tak ada bangkak kena baca lek pagi saja. Tak ada bangkak kena baca lek malam saja. Dan tak ada bangkak kata kena baca surah hak ni saja. Tak pun. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ma tayassara minal Quran. Tu heraya. Apa? Dia kata, mu bacalah Quran, hak mu nak baca. Mu nak baca surah Baqarah boleh. Nak baca surah Yasin boleh. Nak baca surah Al-Waqiah boleh. Nak baca surah Tabah boleh. Tu tak ada bangkat kena baca hak ni, hak lain tak boleh. Tak ada pun. Ikut kita nak baca surah apa? Qul huwallah pun tak apa. Qul huwallah pun tak apa. Qul huwallah 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Panggil kata baca Quran dah. Tak nanti baca Quran, nak panggil kata baca Quran, kena baca sampai 2 pipi, kena baca sampai sepipi. Tak bang. Mulut kita baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, panggil kata baca Quran dah. Sebab qul a'udzu birabbil falaq pun Quran, qul huwallah pun Quran ibu bapa. Subhanallah. Lepas tu nak baca pian mana boleh. Nak baca lepas ngorek malam maak pun boleh. Nak baca lepas isya malam maak pun boleh ikut. Bukan kata kena baca lepas ngorek saja malam maak. Buat orang berisya habis dah. Tak. Tak pun. Supaya ada setengah orang tu lah orang berisya dah. Aku tak baca lagi. Nak surah Yasin malam maak. Tak boleh baca lah deh. Bukan lagu tu. Subhanallah. Nah ibu bapa, sebab tu ingat molek. Kita bakal baca lah ibu bapa semua. Nah Allahu Rabbi Karim. Baca-baca dah. Baca Yasin ke, baca surah apa ni? Baca surah Qul huwallah ke, ikut lah. Nak bagi kita buat amal baca Al-Quran. Nah, itu di antara ibu bapa Allahu Rabbi. Dah. Lepas tu nak bersesa lah. Kita kena baca Quran untuk diri kita sadar dah. Yang kedua pula, kita kena anak-anak kita tu pandai baca Quran lah. Kau sungguh dah ni nak royak. Kalau kita ada anak, lepas tu anak kita tak pandai baca Quran, orang hak menyesal, orang hak sesal, orang hak rusuk sia-cai, rusuk siada ni orang ibu bapa. Sungguh dah royak. Sebab kalau kita ada anak hak pandai baca Quran, kita ibu bapa ni cak daerah sitik pisik. Lebih pada orang lain. Satunya boleh mahkota bakal atas kepala. Supaya ngafok raja-raja. Kita biasa tengok dok raja-raja negeri ya. Orang yang jadi raja kaya bakal gapo atas kepala mahkota. Mahkota ni gapo mungkut. Dia bakal mungkut atas kepala. Maka ibu bapa hok ada anak pandai baca Quran, patut anak duduk baca Quran. Nah, ibu bapa ni boleh pakai mahkota tu bila di padang mahsyar esok. Hari akhirat esok ramai manusia. Lepas tu malaikat panggil kita. Mana mabah. Nama ni. Mari sini mata. Gapa malaikat ni? Tuhan wi hadiah kepada mung mahkota bakal atas kepala. Mahkota hak ibu bapa bakal di pada mahsyar esok. Di hari akhirat esok. Cahaya dia tu sinar sinar lebih pada matahari. Pak kita semua tengok matahari sinar tak? Bercahaya tak? Mahkota hak ibu bapa pakai atas kepala di pada mahsyar esok bercahaya lebih pada matahari lagi. Lebih pada sinar matahari lagi. So, yang kedua pula,
Allah Ta'ala akak derajat ibu bapa ni ke tinggi sampai syurga hak tinggi sekali. Amanah ayat gini. Misalnya kata kita ibu bapa masuk syurga nak sekadar amalan kita ada, ke? Misalnya kata kita ibu bapa masuk syurga cantik hasib. Misalnya nak kita nampak gambar, ke? Kita nah dengan amalan kita, dengan semaya kita, puasa kita, berzikir kita, sedekah kita, kita boleh masuk syurga cantik hasib. Ya syurga ni kan ya ada banyak pengkat, ya ada banyak can. Nah, misalnya kata kita ibu bapa masuk syurga cantik hasib. Kita duduk syurga, ni kita duduk semaya, duduk baca Quran, duduk gapo, boleh masuk syurga tinggi ni dah. Lepas tu ada hak tinggi pada tu lagi, tak boleh masuk kita. Sebab apa? Sebab amalan kita taran ni ya. Nah, kita masuk. Bagi kita masuk dalam syurga cantik 50 tu misal tu. Cari 50 nak dapat gambar ke. Nah, malaikat Ridwan panggil mari suruh tubik. Malaikat kata, "Hei ibu bapa, tubik-tubik mari pada syurga tu. Hak masuk cantik 50 tu. Tubik. Tubik apa malaikat? Tubik tu. Sini bukan tempat mung. Mung bukan masuk syurga cantik hasib ali. Mung masuk syurga hak tinggi pada ni. Kita ibu apa ke? Hei. Rena malaikat gitu. Rena aku boleh naik tinggi lagi. Aku tengok semaya aku, puasa aku, amalan zikir aku taruh ni ya. Bagaimana aku boleh naik tinggi pada ni lagi? Malaikat kata, Allah Ta'ala wi tinggi syurga kepadamu hei ibu bapa dengan sebab anakmu duk baca Quran. Satu ayat anakmu baca Quran, Tuhan akak derajat ibu bapa wi duduk tinggi satu derajat. Satu ayat satu derajat. Dua ayat naik pula 2 derajat. 3 ayat 3 derajat. Kalau anak kita hidup di atas dunia baca 100 ayat sehari. Hari ni 1 ayat, 1 derajat. Esok pula 1 ayat, 1 derajat pula. Kau tinggi. 1 ayat kau naik 1 derajat ibu bapa hani. Kita ibu bapa boleh kelebih juga dengan sebab anak kita baca Al-Quran. Sebab tu ibu bapa tak say kau tupai anak kita adik kita boleh masuk syurga kau tinggi ya. Tak say. Panak tupai anak kita lepas pada mati di hari akhirat esok ni dengan Quran ni. Pak kalau kita hantar anak kita ngaji hafiz. Ni. Dah anak kita ngaji hafiz Quran. Mana kata anak kita ingat Quran 30 juz. Anak siapa-siapa ingat Quran 30 juz boleh tolong pak anak ingat Quran 30 juz tu. Bukan sekadar ingat dah. Dia buat amal. Dia turut perintah Tuhan. Gapo hak Quran royak, dia turut, dia taat. Anak kita ingat Quran 30 juz boleh tolong ibu bapa hak masuk neraka 10 orang. Bukan sekadar ibu bapa, waris-waris dia. Misalnya kata, nah, kita abah kita masuk neraka, anak kita ibu bapa. Nah, anak kita tu hak ingat Quran 30 juz. Lepas tu dia jaga semaya, dia jaga Quran, dia taat kepada Tuhan. Jadi anak jurus lah. Anak hak ingat Quran 30 juz boleh tolong ibu bapa hak kena masuk neraka. Misalnya kata kita abah masuk neraka. Sebab kita tak taubat, kita buat salah dengan Tuhan banyak. Anak kita jadi hafiz Quran, ingat 30 juz. Anak kita ingat Quran hak ni itulah. Nah, minta dengan Tuhan, hei Tuhan, aku nak tolong mak aku nak tolong abahku. Sungguh pun abahku, dia saat ni tu deraka kepadamu. Tetapi aku nak guna sitit aku, hak mu wikut pada aku Tuhan. 10 orang hak mu wikut pada aku, hak ingat Quran, tolong orang lain. Maka anak kita hak ingat Quran hak ni tu, tolong kita tolong kita abah, tolong kita kakak, tolong kita adik, tolong kita anak, tolong 10 orang nak wajib masuk neraka dah. Tolong waktu tubik, subhanallah. Hari ni ya kita tak nampak anak ngaji ponok, anak ngaji hafiz. Apa kelebihan, apa kurang paksa. Di hari akhirat esok nampak dengan mata lalu dah. Anak siapa-siapa tak ada. Anak ramai 10 orang. Anak ramai 7 orang. Anak ramai 5 orang. Tak ada seorang habuk hak pandai baca Quran. Tak ada seorang habuk hak ingat Quran. Hari akhirat esok kalau kita ibu bapa masuk neraka, anak tak boleh tolong kita. Kita tengok ibu bapa orang lain hak masuk neraka kali dengan kita. Anak yang mari tolong siapa dalam neraka. Anak yang mari tolong.
Kita tengok Masya Allah dah. Menikah hatta anak mengaji hafiz. Allah kita nyesal kita. Nah, kita duduk lah dengan aku esok tu kan. Kalau misalnya masuk dengan aku. Kita nyesal. Duk mana anakku, duk mana anakku. Duk lah dengan aku juga anak dia misalnya. Waliyazabillah. Tak ada siapa nak tolong kita ibu bapa ni. Sebab tu hatta kalau tak ada dah anak kita besar laka dah, buat kerja laka dah, cucu ada, anak saudara ada, hatta ngaji agama. Ni setengah orang tu netel dah lagi. Ngaji hafiz nak makan gapo, nak buat kerja gapo, subhanallah. Dak. Jangan mikir lagu tu, jangan ada fikir hok nak buat khenak. Nak khenak agama, nak khenak ilmu Islam. Kalau tak ada siapa ngaji agama, tak ada siapa ngaji hafiz, tak ada siapa ngaji ponok, siapa nak jadi pemimpin sikit lagi? Hak dia mau duk netel, tak ngaji kalau hafiz, ngaji ponok, nak buat kerja gapo sikit lagi. Tak apalah ni ya budak kita sango, sikit lagi boleh besar mari nak buat kerja gapo, nak makan gapo, nak sango bini bekno, nak sango anak bekno. Sedak ya kecek. Kalau kita tak ada siapa hatta nak ngaji hafiz, tak ada orang yang dia ti'imah hafiz sikit lagi nak ayat wi. Nak baca Fatihah tu tak pandai dah. Sikit lagi tak pandai dah. Tak ada. Apa? Tak ada siapa hatta ke bakat netel laka ke. Nah, lepas tu, nak waktu bik hukum sosial tu tak ada. Mak kita mati, abah kita mati. Nak bagi saka. Kena panggil orang alim hak pandai ilmu faraid, bak saka. Tak ada siapa ngaji ponok ke mungkin netel ke. Ngaji ponok nak buat kerja gapo? Siap kita. Kita nak bagi saka diri tak kena makan harta haram, siap kita. Tak? Ni bapak. Sebab tu walaupun kita tak ngaji ponok, walaupun anak kita tak hantar ponok, kita kena sokong orang hak ngaji ponok. Orang hak atas anak ngaji ponok kita kena sokong, bukan kata ke tu. Ni nak buat masyarakat kita tu jadi tu nak ayat. Jangan ada kalau misalnya kata ada dalam kalangan hak kita hak mikir lagu tu, basuhlah fikir lagu tu. Jangan ada. Subhanallah. Tuhan tak ada ke ibu bapa dia kat semua. Lepas Tuhan janji dah kata Tuhan nak jamin. Tuhan nak jamin sendiri rezeki orang ngaji agama ni. Anak kita ngaji agama. Tuhan nak jamin nak jamin rezeki ibu bapa. Lepas kita mana ayat dah. Kalau misalnya dia kata kita hantar anak kita ngaji ponok, ngaji hafiz ke ngaji ponok, ibu bapa hak sangat anak ngaji agama. Duit sekut dah. Sekut je kita kata. Dalam kitab sebut 1 dirham. 1 dirham ni amat tahu gak atau berapa kok. Tapi 1 dirham hak kita cai-cai. Hak kita belanja. Kok jalan ngaji agama, Tuhan wi pahala lebih baik. Nah, lebih baik pada wak Kaabah 70 kali. Subhanallah. Dalam kitab yang lain sebut, Tuhan wi pahala kepada kita supaya dengan kita sedekah mah besar bukit. Kita ambil duit kita 1 dirham. Kita kata 10 kok ataupun 1 kok. Pas kita duk sango. Anak kita ngaji agama, anak saudara ngaji agama, kita pun minggu sekali, sebulan kali, kita halau duit 500 kok, 1000 kok. We anak kita, we anak saudara, we orang ngaji agama, boleh ada makan. Tak kena kerja. We dia mengaji agama sebab kita nak tupai masa lapar. Nak kita nak tupai, kita tak ngaji agama dah. Sikit lagi kita nak tupai dia. We klik boleh ngajar, boleh ada ti'imah semaya gapo semua. 1 kok misalnya ada 1 dirham ni kan 50 kok. Dah 50 kok kita cecah, kita dekah we kepada orang ngaji agama boleh makan ibu bapa. Kita boleh pahala supaya kita dekah mah sute bukit. Tu pahala tu hawi kita. Ibu bapa seorang mana hak duduk sangat anak ngaji agama, ngaji hafiz, ngaji ponok 1 dirham. Kita atas 50 kok hak kita cai-cai tu. Hak kita wi anak kita ngaji. Ni adik, ni awal. Mawi 500 kok. Mawi 1 kok. Mawi 1000 kok. Wak makan kau duduk ponok. Wak makan kau duduk hafiz. Ibu bapa. Nabi sebut dalam kitab sebut nama kitab Hidayatul Muta'allim sebut supaya kita dekah mah sute bukit pahala kita boleh. Ni bapa ada kelebihan yang sangat besar. Ni bapa nak ayat tahu kepada kita. Sebab tu kita semua kalau misalnya ada anak kita nak ngapal Quran gapo tak ingat ada tak ada dah, we pandai baca Quran tak apa dah. Dan
Sebab itulah ni, misalnya mak kita mati dah, abah kita mati dah. Heh, kita kawin anak semua, ngajilah Quran wi pana. Bacalah Quran wi banyak. Sebab apa? Sebab Quran hak kita baca ni, sebab Quran hak membaca hei anak, boleh ke mabah meratik. Bukan membaca Quran boleh dimu saja tu. Boleh ke mabah meratik. Di hari akhirat esok mabah kita boleh pakai mungkut, boleh pakai mahkota atas kepala. Subhanallah. Nah, lepas tu boleh duduk derajat yang tinggi dalam syurga ibu bapa. Dah. Ni kita nak balas kepada mak abah kita, hak dia pera kita mari. Hak dia duduk sangar kita mari sampai kita besar, sampai kita mingamikan nah cibit tidi sebab mak kita abah kita duduk pera. Dah. Kita buat lagu tu, balas dia, baca Quran ibu bapa dia kat semua. Subhanallah. Itu ingat amal. Sebab itulah amal besar kepada diri amal. Dan fak kita semua mama dalam tiap-tiap hari kita ni kan, amalan yang dua kita kena buat semua, amalan baca Quran. Yang pertama amalan semaya hak kita kena buat semua dah. Jangan tinggal ni. Yang pertama semaya semua, maya fardu, maya sunat, we ada ratik kakah pun tak apa. Nah, yang kedua baca Al-Quran. Baca Quran ni, nah, lek pagi, lek malam ikut we kita ada juga baca Quran. Dah, tu di antara